Hanya 12 menit, 47 peluru berpandu. Pangkalan tentera Amerika Syarikat yang dipercayai terkuat di dunia musnah dengan dahsyat. Namun, ketakutan sebenar bukanlah peluru berpandu itu. Sehelai laporan mengejutkan yang menggegarkan Pentagon. Tiada 1 gram pun bahan untuk membuat senjata yang tinggal. Pada saat Amerika Syarikat sendiri hampir menyerah kalah dalam peperangan, satu pemandangan yang sukar dipercayai terbentang di atas padang pasir Timur Tengah. Seluruh dunia terkejut dan menyeru satu ayat. Jangan sesekali sentuh Malaysia. Apakah sebenarnya yang dimiliki Malaysia sehingga mampu mengubah hala 7 peperangan secara keseluruhannya? Kini, kebenaran yang menggerunkan itu akan didedahkan. Di mana Anda mendengarnya? Jangan lupa langgan dan suka. Hello, saya Alex. Sebagai Sarjan Teknikal Tentera Udara AS, saya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pertahanan udara di Pangkalan Tentera A di Timur Tengah. Pada subuh 25 Mac 2026, jam 5 pagi, saya berdiri di hadapan monitor bilik situasi dan pada ketika itu, saya dapat merasakan dengan seluruh tubuh saya bahwa dunia sedang runtuh. 12 monitor serentak memancarkan lampu amaran merah dan setiap skrin menayangkan situasi krisis yang meletus dari seluruh dunia secara langsung. Di CNN, rakaman video pertemuan rapat antara jet pejuang Rusia dan jet pejuang Poland milik NATO di ruang udara Baltik ditayangkan berulang kali. Kedua-dua pesawat itu terbang saling mengawasi pada jarak hanya 50 meter. BBC pula melaporkan sebagai berita tergempar mengenai insiden di mana kapal perang tentera laut China dan kapal pemusnah tentera laut AS berhampiran pada jarak yang berbahaya di Laut Cina Selatan. Al Jazeera menyiarkan rakaman serangan peluru berpandu terkini oleh pemberontak Houthi Yaman, manakala NHK melaporkan pertembungan fizikal antara pengawal pantai China dan pengawal pantai Jepun berhampiran Kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur. Semua saluran mengulang-ulang perkataan seperti perang, konflik, krisis, darurat. Tangan saya mencengkam tepi meja logam yang sejuk, begitu kuat sehingga hujung jari saya menjadi putih. Jantung saya berdegup jauh lebih laju daripada biasa, tetapi saya cuba mengekalkan riak wajah yang tenang. Saya telah diajar bahawa seorang askar tidak boleh menunjukkan emosi dalam apa jua keadaan. Rakan-rakan sekerja di sekeliling saya juga begitu. Lebih 20 penganalisis perisikan dan pengendali komunikasi duduk di hadapan terminal masing-masing, memproses data dalam senyap. Hanya bunyi papan kekunci yang ditaip dan suara komunikasi dari radio yang memburukkan lagi ketegangan di bilik situasi. Di sebelah saya, Kopral Dave mengeluh perlahan. Di skrinnya, video peluru berpandu balistik yang dilancarkan oleh pemberontak Houthi Yaman sedang dimainkan. Ia adalah kejadian yang berlaku hanya 10 menit yang lalu. Peluru berpandu itu, yang dilancarkan ke arah Bandar Abha di selatan Arab Saudi, bernasib baik dapat dipintas oleh sistem Patriot. Tetapi laporan susulan menyatakan serpihannya jatuh di kawasan perumahan awam, menyebabkan sekurang-kurangnya 3 orang cedera. Dave menggigit bibirnya sambil merenung skrin, dan saya dapat melihat bahunya menggeletar sedikit. Di terminal saya, maklumat berbeza sedang dikemas kini. Berita tentang bedilan artileri besar-besaran oleh tentera Rusia di barisan hadapan timur Ukraine telah disambung semula. Pertempuran yang reda selama 2 hari terakhir kembali memuncak, dan kerajaan Kiev mengeluarkan amaran pertahanan udara kecemasan. Hampir serentak, laporan masuk bahawa Kor Pengawal Revolusi Iran telah menyerang kemudahan kontraktor awam Amerika di wilayah autonomi Kurdish di utara Irak menggunakan drone. Jumlah mangsa masih belum disahkan, tetapi maklumat menunjukkan kemungkinan besar sekurang-kurangnya 2 warga Amerika terlibat. Saya menarik nafas dalam-dalam. Udara sejuk meresap jauh ke dalam paru-paru saya dan untuk seketika saya dapat menenangkan fikiran. Tetapi di dalam kepala saya, soalan-soalan terus berpusar. Adakah ini benar-benar satu siri kebetulan? Atau adakah seseorang sengaja mengatur semua situasi ini? Setiap insiden berlaku di lokasi geografi yang berbeza, tetapi masanya terlalu rapat. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi satu tong serbuk api gergasi yang dinyalakan serentak. Kapten Jones masuk dari belakang bilik situasi. Wajahnya lebih tegang daripada biasa, dan di tangannya terdapat file dokumen sulit berkulit merah. Kapten itu berdiri di hadapan skrin utama dan memberi isyarat kepada semua untuk memberi perhatian. Semua mata di bilik situasi tertumpu kepadanya. Kapten Jones membuka mulutnya tanpa membuka file itu, suaranya satu nada lebih rendah daripada biasa. Beliau menyatakan bahawa dalam tempo 48 jam yang lalu,
Jumlah insiden konflik ketenteraan yang berlaku di seluruh dunia telah mencecah 23 kes. Ini adalah angka tertinggi sejak berakhirnya Perang Dingin. Dan yang lebih serius, semua insiden ini berlaku di wilayah yang berbeza dan antara negara yang berbeza, termasuk Timur Tengah, Eropah, Asia, dan beberapa bahagian Afrika. Seolah-olah seluruh dunia serentak melepaskan tali ketegangan. Kapten itu memberitahu kami bahwa Jabatan Pertahanan dan Pentagon telah memanggil mesyuarat tergempar dan pangkalan kami telah diletakkan di bawah tahap kesediaan pertahanan 3. Tahap kesediaan pertahanan 3. Mendengar kata-kata itu, saya terasa seram sejuk di tulang belakang saya. Ini adalah tahap yang diisytiharkan apabila ancaman ketenteraan yang sebenar dikesan. Bukan latihan rutin, tetapi peringkat persediaan untuk perang sebenar. Udara di dalam bilik situasi menjadi lebih berat dan beberapa rakan sekerja bangun dari tempat duduk mereka untuk memulakan pemeriksaan peralatan. Saya juga perlu mengesahkan semula status operasi sistem peluru berpandu Patriot yang menjadi tanggung jawab saya. Saya bangun dari tempat duduk saya dan menuju ke bilik peralatan. Semasa berjalan di koridor, saya mengeluarkan telepon pintar saya dan memeriksa suapan berita pribadi. Media sosial sudah dibanjiri dengan siaran berkaitan perang. Seseorang mendakwa Perang Dunia Ketiga telah bermula, manakala yang lain membantah bahwa semua ini hanyalah keterlaluan media. Tetapi data yang saya lihat di lapangan bukanlah satu keterlaluan. Konflik ketenteraan sememangnya meningkat secara mendadak di seluruh dunia, dan kerajaan-kerajaan beralih kepada mod kecemasan. Apabila saya tiba di bilik peralatan, 2 juru teknik sudah pun menjalankan pemeriksaan sistem. Saya menyertai mereka, memeriksa satu persatu status penerimaan radar, masa persediaan pelancaran peluru berpandu, dan kestabilan sambungan komunikasi. Semua bacaan berada dalam julat normal, tetapi itu yang membuatkan saya lebih bimbang. Ini bermakna sistem yang berfungsi normal mungkin perlu digunakan dalam keadaan sebenar. Tangan saya bergerak secara mekanikal, tetapi pikiran saya dipenuhi dengan pelbagai pemikiran lain. Apabila saya kembali ke bilik situasi, berita tergempar baru masuk. Di Selat Taiwan, sebuah kapal perang Tentera Laut Pembebasan Rakyat Cina telah mengunci radar kawalan tembakannya ke arah sebuah kapal pemusnah Aegis Tentera Laut AS. Ini dianggap sebagai tindakan provokasi yang jelas, satu langkah sebelum serangan sebenar. Jabatan Negara AS segera mengeluarkan kenyataan dan Kementerian Luar Cina membalas dengan mengatakan ia adalah tindakan mempertahankan kedaulatan yang sah. Semasa retorik diplomatik berbalas, kapal-kapal perang kedua-dua pihak di lapangan masih saling mengacukan senjata dalam keadaan tegang. Saya duduk semula di tempat saya dan memandang peta di skrin. Titik-titik merah bertaburan di seluruh dunia. Setiap titik mewakili satu zon konflik. Laut Baltik, Laut Hitam, Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, Teluk Parsi, Laut Merah, Mediteranean. Timur ketegangan meningkat serentak di semua titik strategik. Ini bukan kebetulan. Saya yakin bahwa seseorang atau sesuatu sedang menghubungkan semua situasi ini. Dave menoleh ke arah saya dan bertanya dengan senyap. Adakah awak fikir perang benar-benar akan berlaku? Saya tidak menjawab. Saya tidak dapat menjawab. Tetapi kesunyian saya menjadi jawaban untuknya. Dave mengangguk dan mengalihkan pandangannya kembali ke skrinnya, manakala saya terus merenung titik-titik merah di monitor. Dunia sudah diambang peperangan, dan kami berada di tengah-tengahnya. Petang itu, satu taklimat tergempar diadakan. Tepat jam 7 malam, saya menuju ke bilik mesyuarat operasi. Lebih 30 pegawai dan kaki tangan teknikal sudah memenuhi tempat duduk. Udara terasa lebih berat berbanding pagi tadi. Semua orang tahu, sesuatu pengumuman penting akan dibuat. Saya duduk di kerusi barisan belakang, merenung skrin di hadapan. Tapak tangan saya sudah berpeluh, bukan Kapten Jones, tetapi Kolonel Walker yang dihantar terus dari ibu pejabat yang naik ke podium. Wajah kolonel itu tegang, dan matanya menunjukkan keletihan yang mendalam. Dia mengambil alat kawalan jauh dan menghidupkan skrin. Slide pertama muncul. Tajuknya ringkas, Jadwal Pengunduran Sistem Patriot. Saat saya melihat perkataan itu, saya menyandarkan badan ke kerusi. Saya terdengar rakan sekerja di sebelah saya mengerang perlahan. Kolonel itu mula menerangkan dengan suara yang tenang. Berdasarkan keputusan Muktamad Jabatan Pertahanan, 60% sistem pertahanan peluru berpandu Patriot yang ditempatkan di rantau Timur Tengah akan ditarik balik dalam tempoh 2 minggu akan datang. Pangkalan kami termasuk dalam senarai pengunduran. Alasannya jelas,
Ketegangan yang memuncak di Eropah dan rantau Asia Pasifik memerlukan penempatan semula aset strategik. Kolonel itu menambah bahawa ini adalah langkah sementara dan sistem pertahanan gantian akan diperkenalkan tidak lama lagi, tetapi nampaknya tiada siapa yang mempercayai kata-katanya. Fikiran saya menjadi kosong. Pengunduran Patriot bermakna pangkalan kami akan menjadi hampir tidak berdaya. Rantau ini telah mengalami serangan peluru berpandu yang tidak henti-henti sejak beberapa tahun kebelakangan ini dan kekerapannya telah meningkat secara mendadak baru-baru ini. Serangan oleh pemberontak Houthi yang saya lihat pada waktu pagi adalah salah satu daripadanya. Tanpa Patriot, kami hanya akan menjadi penonton peluru berpandu yang jatuh dari langit. Suasana di dalam bilik mesyuarat menjadi riuh. Seseorang mengangkat tangan untuk bertanya, apakah sebenarnya sistem pertahanan gantian itu? Kolonel itu teragak-agak seketika sebelum menjawab bahawa ia sedang dalam pertimbangan. Butiran lanjut masih belum diputuskan. Pada saat itu, saya tahu, tiada sistem gantian. Ini hanyalah keputusan untuk meninggalkan kami. Kami telah ditolak ke bawah dalam senarai keutamaan. Kolonel itu beralih ke slide seterusnya dan kali ini kandungannya lebih mengejutkan. Laporan kelewatan pengeluaran senjata. Jadwal pengeluar senjata di bawah Jabatan Pertahanan AS mengalami kelewatan besar-besaran. Daripada komponen jet pejuang F-35, peluru berpandu Tomahawk, bom pintar JDAM, hinggalah kepada peluru asas hampir semua kategori senjata, tahap pengeluaran jatuh kepada 40% hingga 60% daripada sasaran. Saya merenung graf pada skrin. Bar merah berada jauh di bawah paras pengeluaran yang dijangkakan. Masalahnya bukan sekadar pengeluaran yang lambat. Kolonel itu menjelaskan bahawa ini bukan kelewatan sementara, tetapi masalah struktur. Bekalan mineral kritikal telah terganggu. Litium, kobalt, mineral nadir bumi, tungsten, titanium rantaian bekalan untuk mineral-mineral penting dalam pembuatan senjata moden ini hampir lumpuh sepenuhnya. Jantung saya mula berdegup kencang. Ini bukan sekadar isu logistik ketenteraan. Ini bermakna keupayaan untuk berperang itu sendiri sedang lenyap. Tentera yang paling kuat sekalipun tidak berguna tanpa peluru, dan jet pejuang yang paling canggih sekalipun tidak boleh terbang tanpa alat ganti. Kami sedang terjerumus ke dalam situasi sedemikian. Pada slide seterusnya, kolonel itu menjelaskan puncanya. China mengawal 70% daripada nadir bumi dunia, 60% pemprosesan litium, dan 80% penapisan kobalt. Dan dalam beberapa bulan kebelakangan ini, mereka telah mengetatkan sekatan ekspor secara drastik. Secara rasminya, alasannya adalah perlindungan alam sekitar dan keselamatan sumber. Tetapi pada hakikatnya, ia adalah langkah strategik untuk menghalang peningkatan kuasa tentera negara-negara barat. Kolonel itu berkata ini adalah sebahagian daripada perang tanpa senjata perang ekonomi. Saya menyandarkan badan lebih dalam ke kerusi dan memandang siling. Cahaya lampu pendar fluor menyilaukan mata, tetapi saya tidak mengalihkan pandangan. Pelbagai fikiran melintas pantas di benak saya. Detik itu saya sedar betapa rapuhnya asas keunggulan ketenteraan Amerika yang kami percayai selama ini. Senjata yang kuat, teknologi canggih semuanya tidak boleh dicipta tanpa bahan mentah. Bilik mesyuarat diselubungi keheningan yang berat. Kolonel itu menerangkan beberapa pelan tindak balas, tetapi tiada satu pun yang menjadi penyelesaian segera. Mencari pembekal alternatif, memperluas program kitar semula, menggunakan stok simpanan semuanya memerlukan masa. Ini bermakna, jika perang meletus minggu depan atau bulan depan, kami tidak akan dapat berjuang. Taklimat berakhir, dan orang ramai mula bangun satu persatu. Saya juga berdiri, tetapi kaki saya terasa lemah. Semasa saya berjalan keluar ke koridor, Dave datang menghampiri saya. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi riak wajahnya menceritakan segalanya. Kami berdua memikirkan perkara yang sama. Kami berada dalam situasi di mana kami akan mati dua kali. Saya keluar untuk menghirup udara malam yang sejuk. Langit dipenuhi bintang yang berkelipan dan bulan separa terang. Pemandangan itu damai, tetapi fikiran saya jauh dari damai. Sistem pertahanan udara hilang, dan pengeluaran senjata terhenti. Ini adalah senario yang lebih buruk daripada kalah dalam perang. Ini bermakna runtuh tanpa sempat berjuang. Dari arah pintu utama pangkalan, kedengaran bunyi lori. Ia adalah kenderaan yang membawa sistem Patriot. Saya memandang ke arah itu dan menyaksikan pelancar gergasi itu perlahan-lahan meninggalkan pangkalan. Perisai kami sedang pergi, dan pedang kami juga tidak dapat dihasilkan. Telepon di dalam poket saya bergetar.
Mesej daripada isteri saya di tanah air, berita kata keadaan di Timur Tengah tidak baik. Awak okey? Saya cuba membalas, tetapi terhenti. Saya tidak tahu apa yang hendak dikatakan. Saya tidak boleh berbohong dengan mengatakan saya baik-baik saja dan terlalu dahsyat untuk memberitahu kebenaran. Akhirnya, saya hanya membalas dengan ringkas, jangan risau. Semuanya terkawal. Tetapi selepas menghantar mesej itu, saya berasa jijik pada diri sendiri. Terkawal? Tiada apa-apa pun yang kami kawal sekarang. Kami hanya sedang menyaksikan keruntuhan. Apabila saya kembali ke bilik situasi, Chef malam sedang bersiap untuk mengambil alih. Saya duduk di tempat saya dan menghidupkan monitor. Laporan-laporan tergempar dari seluruh dunia masih memenuhi skrin. Konflik, provokasi, ancaman, semuanya berterusan. Tetapi sekarang, cara kami untuk menghentikannya dan sumber untuk bertindak balas semakin lenyap. Saya meletakkan tangan saya di atas papan kekunci, tetapi tidak menaip. Saya hanya merenung skrin. Lampu amaran merah terus berkelip. Dunia berada di ambang peperangan, dan kami tidak bersedia untuk berjuang, tanpa perisai, tanpa senjata. Inilah realiti yang dihadapi oleh Amerika Syarikat sekarang. 3 hari kemudian saya ditugaskan ke pangkalan tentera bersekutu di Dahran, Timur Arab Saudi. Tujuannya adalah untuk rundingan kerja mengenai penyusunan semula sistem pertahanan udara Timur Tengah selepas pengunduran Patriot. Jam 10 pagi, saya melalui pintu utama pangkalan tentera udara Saudi dan angin padang pasir yang panas menampar muka saya. Suhu sudah melebihi 38 darjah Celcius dan bayu panas yang naik dari asfalt mengaburkan pandangan saya. Semasa diiringi ke kawasan operasi, saya memerhati sekeliling pangkalan. Askar-askar Saudi bergerak sibuk dan jet-jet pejuang F-15 tersusun di hangar. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah sesuatu yang lain. Di kawasan lapang bersebelahan landasan terbang, terpasang satu sistem pertahanan udara yang bentuknya asing. Pelancar yang bersegi, peralatan radar yang padat, dan di sebelahnya, sebuah pusat kawalan berbentuk kontena kecil. Strukturnya sama sekali berbeza daripada Patriot. Saya berhenti dan memandang sistem itu. Pelancarnya kurang separuh saiz Patriot, dan reka bentuk keseluruhannya kelihatan terlalu ringkas. Antena radarnya juga jauh lebih kecil berbanding sistem Amerika. Sejujurnya, tanggapan pertama saya tidak baik. Benda macam ni boleh tahan apa? Fikir saya. Saya menggelengkan kepala dan mula berjalan semula, berfikir dalam hati, memang senjata Amerika yang terbaik. Apabila tiba di bilik mesyuarat, pegawai tentera dari pelbagai negara sudah berkumpul. Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu, Jordan, dan wakil tentera AS. Saya duduk di barisan belakang, dan taklimat pun bermula. Pegawai Saudi yang bertanggung jawab naik ke podium dan menerangkan tentang keadaan pertahanan udara semasa. Topik utamanya adalah bagaimana untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengunduran Patriot. Ketika itu, seorang pegawai Saudi mengangkat tangan untuk bercakap. Namanya Hasan, dan berdasarkan pangkatnya, dia seorang mejar. Hasan berkata dengan suara yang tenang, "Kami sudah pun mempunyai sistem gantian dan ia adalah sistem pertahanan udara yang saya lihat tadi." Dia memperkenalkannya sebagai sistem peluru berpandu pertahanan udara jarak sederhana buatan Malaysia bernama Perisai. Mendengar kata-kata itu, saya mengerutkan dahi. Buatan Malaysia? Saya tahu Malaysia ada membuat sistem pertahanan, tetapi saya tidak pernah terfikir ia setaraf untuk menggantikan Patriot. Rakan-rakan tentera AS di sekeliling saya juga menunjukkan reaksi yang sama. Seseorang ketawa sinis, dan seorang pegawai di sebelah saya menggelengkan kepala dengan ragu-ragu. Hasan terus menerangkan, perisai mempunyai jarak 40 km, boleh memintas sehingga ketinggian 20 km, dan mempunyai keupayaan untuk menjejak pelbagai sasaran serentak. Beliau menambah, ia bukan sahaja mampu menentang peluru berpandu balistik, tetapi juga peluru berpandu jelajah, jet pejuang, dan drone. Di atas kertas, spesifikasinya tidaklah buruk. Tetapi saya masih skeptikal. Spesifikasi yang baik tidak menjamin ia akan berfungsi seperti yang diharapkan dalam pertempuran sebenar. Mesyuarat tamat, dan kami diberi masa rehat. Saya mengambil secawan kopi dan keluar ke koridor, memandang sistem perisai itu sekali lagi melalui tingkap. Di bawah sinaran matahari, ia kelihatan lebih kecil dan tidak mengagumkan. Di sebelah pelancar, beberapa juru teknik yang kelihatan seperti orang Malaysia sedang memeriksa peralatan. Mereka bekerja dalam senyap, hampir tidak bercakap. Ketika itu, Mejar Hasan datang menghampiri saya. Dia memandang keluar tingkap bersama saya dan bertanya,
Apa pendapat awak tentang sistem itu? Saya menjawab dengan jujur. Nampak jauh lebih ringkas daripada Patriot, dan saya tidak yakin ia akan berfungsi dengan baik dalam pertempuran sebenar. Hasan mengangguk dan tersenyum. Dia berkata, pada mulanya dia juga berfikir begitu. Hasan perlahan-lahan menyambung. Dia berkata, selama 20 tahun berkhidmat di Timur Tengah, dia telah mengalami hampir semua jenis pertempuran. Perang Irak, Perang Saudara Yaman, pertempuran menentang IS. Dalam proses itu, dia telah mengendalikan pelbagai sistem senjata dan sangat mengenali prestasi senjata buatan A. Dia juga pernah mengendalikan Patriot beberapa kali. Tetapi, katanya, perisai berbeza. Dia tidak menjelaskan sebabnya, tetapi suaranya penuh dengan keyakinan yang aneh. Saya memerhatikan wajah Hasan dengan teliti. Matanya kelihatan letih, tetapi pada masa yang sama ada ketenangan yang aneh. Ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah lama berada di medan perang. Hasan mencadangkan agar saya pergi melihatnya sendiri. Katanya, juru teknik Malaysia itu akan menerangkannya dengan baik. Saya teragak-agak seketika, kemudian mengangguk. Mungkin tidak salah untuk melihatnya dengan lebih dekat. Jam 2 petang, saya berjalan bersama Hasan ke kawasan di mana sistem perisai dipasang. Apabila dilihat dari dekat, pelancarnya dibuat dengan lebih teliti daripada yang saya sangka. Kimpalannya kemas dan susunan kabelnya sistematik, tetapi saiznya masih kecil. Ia langsung tidak mempunyai aura mengancam seperti Patriot. Seorang juru teknik Malaysia melihat kami dan menghampiri. Dia kelihatan dalam lingkungan pertengahan 30-an dan pada tanda namanya tertulis Iskandar. Iskandar memberi salam dalam bahasa Inggris yang fasih dan bertanya jika ada apa-apa yang ingin saya ketahui tentang sistem itu. Saya terus bertanya, adakah ini benar-benar seefektif Patriot? Iskandar berfikir sejenak, kemudian menjawab, falsafah reka bentuknya berbeza daripada Patriot. Dia menjelaskan, Patriot adalah sistem berskala besar yang dikhususkan untuk pertahanan kawasan luas, manakala perisai adalah sistem berskala sederhana yang memfokuskan kepada mobiliti dan kecekapan. Bukannya satu lebih baik daripada yang lain, tetapi tujuan penggunaannya berbeza. Nada suaranya tenang, tanpa sebarang keterlaluan atau keangkuhan. Saya menunjuk ke arah peralatan radar dan bertanya, bagaimana radar sekecil ini dapat mengesan sasaran jarak jauh? Iskandar berjalan ke sebelah peralatan itu dan mula menerangkan. Radar ini menggunakan sistem tata susunan fasa pelbagai fungsi. Walaupun kecil, ketepatan pengesanannya hampir setanding dengan radar yang lebih besar. Beliau menambah, ia juga mempunyai keupayaan tindak balas peperangan elektronik yang cemerlang dan tahan terhadap gangguan. Saya mengangguk, tetapi dalam hati, saya masih separuh percaya. Penerangan teknikalnya masuk akal, tetapi yang penting adalah prestasi dalam pertempuran sebenar. Saya bertanya kepada Iskandar, pernahkah ia benar-benar memintas peluru berpandu? Iskandar mengangguk dan menjawab, tentera Saudi telah menjalankan beberapa latihan tembakan langsung dan semuanya berjaya. Hasan menyampuk dari sebelah. Bulan lepas, saya sendiri menyaksikan latihan di mana ia mengenai kesemua 5 sasaran. Salah satunya adalah sasaran simulasi peluru berpandu jelajah yang menyusup masuk pada altitud rendah. Suara Hasan penuh keyakinan, tetapi saya masih belum sepenuhnya yakin. Latihan dan pertempuran sebenar adalah 2 perkara yang berbeza. Iskandar tidak cuba meyakinkan saya lagi. Dia hanya berkata dengan tenang, Tuan akan lihat sendiri nanti. Nada suaranya meninggalkan kesan yang aneh. Bukan keyakinan diri, bukan juga keangkuhan. Hanya seperti menyatakan satu fakta. Saya berjalan perlahan mengelilingi pelancar itu, memerhatikannya. Terdapat 8 kanister peluru berpandu yang dipasang, dan setiap satu boleh dilancarkan secara bebas. Masa muat semula, katanya, kurang daripada 10 menit, lebih pantas daripada Patriot. Sistem kawalannya juga kelihatan mempunyai tahap automasi yang tinggi, dan antara mukanya direka secara intuitif. Tetapi jauh di dalam hati, saya masih merasakan penolakan. Sukar untuk dijelaskan sebabnya, tetapi mungkin kerana prasangka yang telah terbentuk sejak sekian lama. Pemikiran bahawa senjata Amerika adalah yang terbaik dan senjata negara lain hanyalah tiruan atau pengganti yang lebih rendah. Itulah yang tertanam jauh di dalam fikiran saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Iskandar dan beredar. Hasan berjalan bersama saya dan kami melintasi pangkalan itu dalam senyap untuk seketika. Matahari mula condong ke barat dan bayang-bayang memanjang. Hasan memecah kesunyian. Saya dapat rasakan awak masih tidak yakin.
Saya tidak menafikannya. Sejujurnya, saya ragu-ragu sama ada sistem itu benar-benar dapat melindungi kita dalam saat genting. Hasan mengangguk dan berkata, "Saya juga begitu pada mulanya, tetapi awak akan faham tidak lama lagi." Nada suaranya mempunyai ketenangan yang aneh, dan entah kenapa, ia mengganggu saya. Apabila saya kembali ke tempat penginapan dan berbaring di katil, saya merenung siling, tenggelam dalam fikiran. Sistem pertahanan udara buatan Malaysia. Kelihatan kecil dan ringkas dari luar, tetapi dipercayai oleh seorang askar berpengalaman seperti Hasan. Apakah maksud semua ini? Saya masih belum dapat memahaminya, tetapi satu perkara yang jelas, prasangka dalam diri saya sedang mengaburkan pertimbangan saya. Dan saya mempunyai firasat bahawa tidak lama lagi, prasangka itu akan hancur berkecai. 2 hari berlalu, dan keadaan semakin meruncing. Saya masih berada di pangkalan Saudi dan setiap pagi saya menerima taklimat mengenai situasi tegang di seluruh Timur Tengah. Serangan drone oleh pemberontak Houthi Yaman berlaku hampir setiap hari dan Kor Pengawal Revolusi Iran mengancam akan menawan kapal dagang AC di Selat Hormuz. Di selatan Lubnan, Hezbollah terlibat dalam pertempuran kecil dengan Israel dan di timur Syria, kumpulan bersenjata yang tidak dikenali melepaskan tembakan mortar berhampiran pangkalan tentera AS. Setiap malam sebelum tidur, saya memeriksa berita. Dan setiap kali, dada saya terasa sesak. Rasanya seolah-olah seluruh dunia sedang runtuh serentak. Di Eropa, risiko konflik ketenteraan antara Rusia dan NATO mencapai kemuncaknya. Dan di Asia, kapal-kapal perang China dan Amerika Syarikat bersemuka pada jarak berbahaya setiap hari. Di Afrika, perang saudara semakin memuncak, dan di Amerika Selatan, ketidakstabilan politik semakin meruncing. Semua ini tidak mungkin satu kebetulan. Pada pagi 30 Mac, saya dijemput ke bilik situasi pihak Saudi. Mejar Hasan sendiri yang menghubungi saya, mengatakan ada sesuatu yang perlu saya lihat. Dengan separuh rasa ingin tahu dan separuh ragu-ragu, saya menuju ke bilik situasi. Apabila saya membuka pintu dan masuk, perkara pertama yang saya perhatikan ialah suasananya yang sangat berbeza daripada bilik situasi AS. Wajah-wajah askar Saudi lebih menampakkan ketenangan berbanding ketegangan. Hasan menyambut saya dan menunjuk ke salah satu monitor. Skrin itu memaparkan imej satelit kawasan utara Yaman, dengan beberapa penanda merah diletakkan di pelbagai lokasi. Hasan mula menerangkan, pemberontak Houthi sedang bersiap untuk serangan besar-besaran dan dijangka mengerahkan sekurang-kurangnya 30 peluru berpandu dan drone. Beliau menambah, analisis perisikan menunjukkan masa serangan dijangka dalam tempoh 24 jam. Jantung saya mula berdegup kencang, lebih 30 buah. Kemungkinan besar pangkalan kami juga termasuk dalam sasaran. Saya bertanya kepada Hasan, sudahkah Anda maklumkan kepada pihak A? Hasan mengangguk dan menjawab bahawa maklumat itu telah disampaikan sejam yang lalu. Saya segera mengeluarkan telefon saya dan menghubungi pangkalan kami dan sememangnya saya menerima pengesahan bahawa amaran kesediaan kecemasan telah dikeluarkan. Selepas meletakkan telefon, saya melihat sekeliling dan menyedari sesuatu yang aneh. Jika ini bilik situasi AS, semua orang pasti sudah tegang dan sibuk dengan persiapan kecemasan. Tetapi kaki tangan pihak Saudi kelihatan sangat tenang. Sudah tentu, kerja mereka berjalan dengan pantas, tetapi tiada riak ketakutan atau kegelisahan di wajah mereka. Malah, mereka kelihatan seolah-olah sedang menjalankan tugas rutin. Saya bertanya kepada Hasan, kenapa semua orang begitu tenang? Serangan lebih daripada 30 buah, bukankah itu situasi yang serius? Hasan memandang saya sejenak kemudian tersenyum. Senyuman itu pelik, seolah-olah berkata jangan risau, seolah-olah semuanya terkawal. Hasan berkata dengan ringkas, kami sudah bersedia, awak akan lihat nanti. Saya tidak dapat memahami kata-katanya. Bersedia? Patriot sudah ditarik balik. Dan yang tinggal hanyalah sistem kecil buatan Malaysia itu. Tidak kira bagaimana saya memikirkannya, saya tidak percaya ia mampu menangkis serangan serentak lebih daripada 30 buah. Saya tidak dapat menyembunyikan kebimbangan saya dan tapak tangan saya mula berpeluh. Kira-kira jam 2 petang, saya menaiki kenderaan untuk kembali ke pangkalan kami. Pemandu menghidupkan enjin dan kami meninggalkan pangkalan Saudi. Dalam perjalanan saya terus memandang keluar tingkap. Cahaya matahari yang terik memancar di atas padang pasir dan bayu panas naik dari ufuk. Pemandangan yang damai, tetapi hati saya jauh dari damai.
Apabila saya tiba di pangkalan, suasananya sama sekali berbeza daripada pihak Saudi. Semua orang bergerak dengan wajah yang tegang, dan laluan pemindahan kecemasan sedang disahkan semula. Pemeriksaan kubu pertahanan udara sedang dijalankan, dan bilik rawatan sedang menyediakan kit perubatan kecemasan. Saya terus ke bilik situasi, yang sudah penuh sesak dengan orang. Kapten Jones berdiri di tengah, memberi arahan. Luaskan pemantauan radar ke liputan maksimum, dan buka semua saluran komunikasi. Laporkan serta-merta sebarang tanda-tanda serangan. Saya duduk di tempat saya dan menghidupkan terminal. Skrin itu sudah memaparkan peta yang di-zoom masuk ke kawasan utara Yaman. Dave di sebelah saya berbisik, "Adakah awak fikir ia benar-benar akan datang hari ini?" Saya mengangguk. Analisis perisikan jarang sekali salah. Dave menggigit bibirnya sambil merenung skrin dan saya melihat tangannya menggeletar sedikit. Saya juga begitu. Tetikus di tangan saya terasa licin kerana peluh. Masa berlalu perlahan. Jam 3, jam 4, jam 5. Tiada apa-apa yang berlaku. Tetapi itu yang membuatkan keadaan lebih membimbangkan. Rasanya seperti ketenangan sebelum ribut. Bilik situasi diselubungi keheningan yang berat, hanya bunyi papan kekunci dan bunyi statik radio yang kedengaran. Saya bangun dari tempat duduk untuk ketandas sebentar. Semasa berjalan di koridor, saya melihat keluar tingkap. Matahari sedang condong ke barat. Senja kemerahan mewarnai langit, dan di bawahnya, siluet bangunan pangkalan kelihatan hitam. Pemandangan yang indah, tetapi bagi saya, ia terasa tidak menyenangkan. Apabila saya keluar dari tandas dan sedang mencuci tangan di sinki, telefon saya berbunyi, "Message" daripada Hasan. Hanya satu baris, nampaknya akan bermula tidak lama lagi. Saya memasukkan telefon ke dalam poket dan berlari kembali ke bilik situasi. Apabila saya membuka pintu, suasananya telah berubah. Pegawai radar melaporkan dengan suara yang kuat. Beberapa objek terbang dikesan dari utara Yaman. Berdasarkan kelajuan dan altitude, dianggarkan peluru berpandu dan drone. Kapten Jones segera memberi arahan. Aktifkan penggera kecemasan seluruh pangkalan. Semua kaki tangan bersedia untuk berlindung di kubu pertahanan udara. Bunyi penggera bergema di seluruh pangkalan, dan saya berlari ke tempat duduk saya untuk memeriksa skrin. Titik-titik merah mula muncul di skrin. 1, 2, 3. Bilangannya terus bertambah. 10, 20, 30. Semuanya bergerak dari utara ke selatan, dan sasarannya jelas pangkalan kami dan pangkalan Saudi yang berdekatan. Mulut saya terasa kering, dan jantung saya berdegup kencang, seolah-olah akan meletup. Dave mencengkam lengan saya. Cengkamannya kuat, dan wajahnya pucat. Saya memandangnya dan berkata, "Kita akan baik-baik saja. Kita ada kubu perlindungan." Tetapi suara saya menggeletar, dan saya sendiri tidak mempercayai kata-kata saya. Ketika itu, wajah Hasan terlintas di pikiran saya. Senyumannya yang tenang. Kata-katanya, "Kami sudah bersedia." Suasana tenang di bilik situasi Saudi. Semuanya terasa aneh. Mengapa mereka tidak takut? Apa yang memberi mereka keyakinan sedemikian? Tiba-tiba saya sadar. Apa yang mereka percayai adalah sistem buatan Malaysia itu. Tetapi saya masih tidak dapat mempercayainya. Bolehkah pelancar yang kelihatan kecil dan ringkas itu benar-benar menangkis semua serangan ini? Akal saya berkata mustahil, tetapi riak wajah Hasan terus bermain di fikiran saya. Keyakinan itu, ketenangan itu dari mana datangnya? Titik-titik merah di skrin terus menghampiri. Anggaran masa ketibaan, 12 menit. Itulah sahaja masa yang kami ada. Semua orang di dalam bilik situasi menahan nafas sambil memandang skrin, dan saya menggenggam penumbuk, berfikir, tidak lama lagi kita akan tahu. Sama ada Hasan betul, atau saya yang betul, dan sama ada kita akan terus hidup. 12 menit menjadi 11 menit, dan 11 menit menjadi 10 menit. Saya merenung titik-titik merah di skrin, hampir tidak bernafas. Semua orang di dalam bilik situasi berada dalam keadaan yang sama. Hanya suara pegawai radar yang melaporkan kemas kini secara berkala. 9 menit, 8 menit, 7 menit. Masa seolah-olah berhenti, mengalir dengan perlahan, tetapi pada masa yang sama menghampiri dengan begitu pantas. Kapten Jones memberi arahan terakhir kepada semua kaki tangan. Kaki tangan yang tidak penting segera berlindung di kubu pertahanan udara. Tetapi kaki tangan bilik situasi diarahkan untuk tinggal dan terus memantau. Saya bukan kaki tangan yang tidak penting. Tugas saya adalah sokongan teknikal sistem pertahanan udara,
Dan walaupun tiada apa yang boleh saya lakukan pada saat ini, saya tidak boleh meninggalkan tempat saya. Dave juga begitu. Kami hanya boleh merenung skrin dan menunggu. Apabila tinggal 5 menit, pegawai radar melaporkan lagi. Bilangan sasaran meningkat. Pada mulanya, sekitar 30 dikesan. Tetapi sekarang, tepat 47 objek terbang telah disahkan. Anggaran 23 peluru berpandu balistik, 12 peluru berpandu jelajah, dan 12 drone. Peluh sejuk mengalir di belakang saya. 47 buah, ini bukan sekadar serangan, ini adalah serangan tepu besar-besaran. Wajah Kapten Jones menjadi pucat. Dia segera menghubungi pangkalan Saudi yang berdekatan dan mengesahkan status kesediaan pertahanan mereka. Jawapan pihak Saudi ringkas, bersedia, menunggu untuk memulakan pertempuran. Mendengar itu, saya merasakan perasaan yang aneh. Mereka benar-benar yakin bahwa mereka sudah bersedia, tetapi kami tidak. Kami hanya bersedia untuk menerima serangan. 3 menit. Skrin radar bertukar menjadi merah sepenuhnya. 47 titik itu merebak dalam bentuk kipas menghampiri kami. Kumpulan hadapan adalah peluru berpandu balistik, diikuti oleh peluru berpandu jelajah dan drone, korak serangan tepu yang tipikal. Mula-mula, mengelirukan sistem pertahanan udara dengan peluru berpandu balistik berkelajuan tinggi, diikuti oleh penyusupan sasaran berkelajuan rendah. Taktik yang sama seperti dalam buku teks. Saya menggenggam penumbuk tanpa sedar. Kuku saya menekan ke dalam tapak tangan, tetapi saya tidak merasakan kesakitan. Pelbagai fikiran melintas pantas di benak saya. Pangkalan kami tidak mempunyai Patriot. Meriam anti pesawat juga terhad, dan peluru berpandu mudah alih tidak dapat menangkis peluru berpandu balistik. Sebenarnya, kami tidak mempunyai sebarang cara untuk mempertahankan diri. 2 menit. Kapten Jones mengeluarkan amaran terakhir ke seluruh pangkalan. Semua kaki tangan, berlindung serta-merta, bersedia untuk impak. Di luar bilik situasi, bunyi tapak kaki menjauh dengan pantas, dan bunyi bot tentera berlari di koridor kedengaran. Tetapi kami di dalam bilik situasi tidak bergerak. Kami tidak boleh meninggalkan monitor. Ini adalah tugas kami. 1 menit. Dave memegang lengan saya. Tangannya sejuk seperti ais, dan seluruh badannya menggeletar. Saya menoleh ke arahnya, dan matanya penuh dengan ketakutan. Saya juga begitu. Kami saling berpandangan tanpa kata. Dan pada saat itu, saya merasakan satu ikatan yang aneh. Sama ada kami hidup bersama, atau mati bersama. 30 saat. Suara pegawai radar bergetar. Kumpulan hadapan memasuki fasa pendekatan terakhir. Anggaran impak dalam radius 2 km dari pangkalan. Saya memejamkan mata dan membukanya semula. Titik-titik merah di skrin sedang meluru ke arah kami. Seolah-olah anak panah merah dilepaskan serentak. 10 saat. Kapten Jones menjerit, "Berlindung!" Saya menyelinap di bawah meja, dan Dave merangkak di sebelah saya. Saya meletakkan tangan di atas kepala, dan semua otot saya menegang. Telinga saya terasa pekak, hanya bunyi degupan jantung saya yang kedengaran kuat. 5, 4, 3. Saya berdoa dalam hati, "Tuhan, lindungilah kami." Wajah istri saya terlintas, dan pemandangan laman rumah saya melintas. Adakah ini pengakhirannya? Beginikah kami akan tewas tanpa berdaya? 2, 1. Pada saat itu, dari luar, satu bunyi letupan yang kuat kedengaran. Tetapi itu bukan bunyi impak, ia adalah bunyi pelancaran. Bunyi pelancaran yang berturut-turut, berirama, dan kuat. Dum, dam, dam. Bunyi seperti gendang gergasi dipukul memecah udara. Saya mengangkat kepala, dan Dave juga melakukan perkara yang sama. Kami saling berpandangan. Apa itu? Pegawai radar menjerit seperti histeria. Pemintasan bermula. Beberapa pelancaran peluru berpandu pemintas dikesan. Saya segera bangun dan berlari ke skrin. Titik-titik baru muncul di monitor. Titik biru. Peluru berpandu pemintas yang dilancarkan dari pihak kami. 1, 2, 3. Dalam sekelip mata, puluhan titik biru memenuhi skrin. Naik dengan pantas ke arah titik-titik merah. Saya berlari ke tingkap. Apabila saya melihat keluar, langit seolah-olah terbelah. Puluhan jejak asap putih naik menegak dari ufuk, dan di hujungnya, api menyala. Dari arah pangkalan Saudi, perisai sedang dilancarkan. Mulut saya ternganga, dan saya terasa seperti berhenti bernafas. Di langit yang tinggi, cahaya-cahaya mula meletup. Letupan pertama, kedua, ketiga. Kilauan cahaya menyambar berturut-turut, menerangi langit. Ia kelihatan seperti pertunjukan bunga api. Tetapi ini bukan perayaan, ini adalah pertempuran. Peluru berpandu pemintas sedang mengenai sasarannya.
Saya menyaksikan pemandangan itu tanpa bernafas. Letupan tidak berhenti. Seluruh langit diliputi oleh kilauan cahaya, dan bunyi letupan bergema berturut-turut. Api merah, asap putih, serpihan hitam semuanya bercampur aduk mencipta pemandangan huru-hara. Tetapi di tengah-tengah kekacauan itu, satu corak kelihatan. Semua letupan berlaku di udara. Tiada satu pun yang jatuh ke tanah. Saya berlari kembali ke dalam bilik situasi. Saya memeriksa skrin radar. Titik-titik merah hilang satu persatu. Hilang bermakna ia telah dipintas. 10, 20, 30. Bilangannya berkurangan dengan pantas. Tangan saya menggeletar, dan lutut saya terasa lemah. Dave berdiri di sebelah saya. Dia juga melihat skrin, dan wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Kapten Jones menghampiri, dan semua orang lain berkumpul di sekeliling monitor. Tiada siapa yang bercakap, tetapi semua orang memikirkan perkara yang sama. Adakah ini mungkin? Titik merah terakhir hilang. Pegawai radar melaporkan, semua sasaran berjaya dipintas. Tiada kerosakan pada pangkalan. Selepas kata-kata itu, bilik situasi diselubungi keheningan. Tiada siapa yang bersorak, terlalu terkejut untuk memberi sebarang reaksi. Saya pergi ke tingkap sekali lagi. Asap masih bertebaran di langit, dan serpihan jatuh perlahan. Tetapi letupan telah berhenti. Ketenangan tiba, angin bertiup melintasi padang pasir, menolak asap ke arah barat. Kaki saya longlai. Saya terduduk di kerusi dan menutup muka dengan kedua-dua tangan. Jantung saya berdegup seperti gila, dan peluh membasahi seluruh badan saya. Fikiran saya menjadi kosong. Apa yang baru berlaku? 47 peluru berpandu dan drone. Semuanya dipintas. Semuanya? Dave menepuk bahu saya. Saya mengangkat kepala dan memandangnya. Matanya bergenang air mata, kerana kelegaan kerana masih hidup. Mata saya juga terasa panas. Kami terselamat, tetapi ia bukan kerana kekuatan kami. Kapten Jones meminta untuk berhubung dengan pangkalan Saudi. Tidak lama kemudian, suara Hasan kedengaran melalui pembesar suara. Situasi selesai. Semua sasaran dihapuskan. Suaranya masih tenang, seolah-olah mengesahkan hasil yang dijangkakan. Pada saat itu, saya sedar. Mengapa Hasan begitu tenang? Mengapa orang-orang di bilik situasi Saudi tidak takut? Mereka sudah tahu bahwa perisai akan melindungi mereka. Sistem yang saya pandang rendah, yang kelihatan kecil dan ringkas, baru sahaja menangkis 47 serangan dengan sempurna. Prasangka saya hancur berkecai. Kepercayaan bahawa senjata Amerika adalah yang terbaik, pemikiran bahawa sistem negara lain lebih rendah, semuanya runtuh dalam sekelip mata. Saya merenung radar yang bersih dan teratur di skrin, dan bergumam, ini bukan perang yang kita kenali. Ini adalah perang pada tahap yang sama sekali berbeza. Sejam berlalu, tetapi saya masih duduk di tempat saya. Orang lain di bilik situasi juga begitu. Pertempuran telah berakhir, tetapi tiada siapa yang bergerak. Semua orang merenung monitor masing-masing dengan ekspresi kosong, dan sesekali kedengaran seseorang mengeluh panjang. Saya memandang tangan saya. Jari jemari saya masih menggeletar sedikit, dan di tapak tangan saya ada kesan peluh yang telah kering. Kapten Jones mengangkat radio dan selesai membuat laporan akhir kepada ibu pejabat. Dia meletakkan gagang telefon, menghembuskan nafas panjang, dan buat pertama kalinya menunjukkan riak wajah yang lega. Kapten itu menoleh kepada semua kaki tangan dan berkata, "Kerja yang bagus. Amaran kesediaan telah ditarik balik. Kaki tangan gantian boleh berehat dahulu." Tetapi tiada siapa yang berganjak dari tempat duduk mereka. Semua orang masih belum dapat menerima realiti. Saya perlahan-lahan berdiri. Kaki saya terasa lemah, tetapi saya memaksa diri untuk berjalan. Saya keluar ke koridor, menuju ke tandas, dan membasuh muka dengan air sejuk di sinki. Wajah saya di cermin kelihatan asing. Lingkaran hitam pekat di bawah mata, dan bibir saya kering dan merekah. Saya merenung diri saya di cermin untuk seketika. Adakah apa yang saya saksikan tadi benar-benar nyata? Apabila saya keluar, matahari sudah terbenam di bawah ufuk. Langit diwarnai dengan senja jingga dan ungu, dan bayang-bayang panjang terbentang di atas padang pasir. Udara masih panas, tetapi angin terasa sejuk. Saya menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara meresap jauh ke dalam paru-paru saya. Dari arah pintu utama pangkalan, kedengaran bunyi kenderaan. Saya memandang ke arah itu dan melihat sebuah jeep tentera Saudi masuk. Kereta itu berhenti dan mengejar Hasan keluar. Dia melihat saya dan berjalan ke arah saya. Saya berdiri di situ, menunggunya.
Wajah Hasan kelihatan letih, tetapi pada masa yang sama, ada kelegaan. Hasan berdiri di hadapan saya. Kami saling berpandangan tanpa kata untuk seketika. Kemudian Hasan memecah kesunyian. "Awak okey?" Saya mengangguk, tetapi suara saya tidak keluar. Hasan meletakkan tangannya di bahu saya, dan berat tangannya terasa menenangkan. Saya akhirnya berjaya membuka mulut. "Adakah apa yang saya lihat tadi benar? Adakah benar kesemua 47 buah itu ditangkis?" Hasan mengangguk dengan senyap. "Benar, tiada satu pun yang terlepas." Dia menambah, "Inilah persediaan yang saya katakan. Inilah perisai." Saya memandang tepat ke mata Hasan. Matanya tidak lagi tersenyum, tetapi penuh dengan keseriusan. Hasan perlahan-lahan menyambung. Dia berkata, "Selama 2 tahun terakhir, dia telah melalui beberapa pertempuran sebenar dengan perisai. Ia telah menangkis semua serangan besar dan kecil, dan tidak pernah gagal sekalipun. Pada mulanya dia juga ragu-ragu, tetapi sekarang dia mempercayainya sepenuhnya. Mendengar itu, saya tidak tahu apa yang hendak dijawab. Fikiran saya masih dipenuhi dengan kekeliruan. Hasan mengangguk seolah-olah memahami kesunyian saya. Dia membuat tawaran. "Datang ke pangkalan saya esok pagi. Lihat sendiri sistem itu, bercakap dengan operatornya. Nanti awak akan faham." Saya mengangguk. "Saya akan datang. Saya benar-benar mahu melihatnya." Hasan tersenyum, menepuk belakang saya, dan kembali ke keretanya. Sambil memerhatikan jeep itu meninggalkan pangkalan, saya memandang ke langit sekali lagi. Bintang-bintang mula muncul satu persatu, dan kegelapan perlahan-lahan menyelubungi padang pasir. Malam itu, saya hampir tidak dapat tidur. Apabila saya memejamkan mata, pemandangan langit terbelah muncul semula, dan bunyi pelancaran berturut-turut bergema di telinga saya. 47 peluru berpandu dan drone, semuanya meletup di udara, detik di mana semua logik dan kepercayaan saya runtuh, terus berulang. Hanya sekitar jam 4 pagi, saya dapat tidur lena. Keesokan paginya, jam 7, saya menuju ke pangkalan Saudi. Sebuah kenderaan yang dihantar oleh Hasan datang menjemput saya, dan pemandu itu memandu tanpa berkata apa-apa di jalan padang pasir. Di luar tingkap, bukit pasir yang tidak berkesudahan terbentang, dan matahari terbit di atas ufuk. Matahari merah mewarnai padang pasir dengan warna keemasan, dan dalam cahaya itu, segalanya kelihatan indah. Apabila saya tiba di pangkalan, Hasan sedang menunggu di pintu utama. Dia mengiringi saya ke kawasan di mana sistem perisai ditempatkan. Semakin dekat kami, semakin jelas rupa pelancar itu. Bentuknya sama seperti semalam, tetapi di mata saya, ia kelihatan sama sekali berbeza. Ia tidak lagi kelihatan kecil atau ringkas. Sebaliknya, ia kelihatan canggih dan berkuasa. Iskandar sedang melakukan kerja pemeriksaan di sebelah peralatan itu. Dia melihat kami dan melambai tangan, dan saya menghampirinya bersama Hasan. Wajah Iskandar kelihatan letih. Dia berkata dia memeriksa sistem itu sepanjang malam tadi. Dia menjelaskan, selepas melancarkan 47 peluru berpandu berturut-turut, keseluruhan sistem perlu diperiksa semula. Saya bertanya kepada Iskandar, berapa banyak sebenarnya yang dilancarkan semalam? Iskandar berfikir sejenak, kemudian menjawab, jumlahnya 52 das. Dia menjelaskan bahwa untuk 47 sasaran, beberapa daripadanya dipintas 2 kali. Untuk memastikan penghapusan yang pasti, tambahnya. Mendengar itu, mulut saya ternganga. 52 das. Saya tidak percaya satu sistem tunggal boleh melancarkan begitu banyak peluru berpandu secara berturut-turut. Iskandar berjalan ke pelancar dan terus menerangkan. Perisai dilengkapi dengan 8 peluru berpandu setiap pelancar, dan pemuatan semula dilakukan oleh sistem automatik dalam masa kurang dari 10 menit. Semalam, sejumlah 7 kali pemuatan semula dilakukan, dan semua proses berjalan seperti yang dirancang. Suaranya tenang, tetapi di dalamnya ada rasa bangga. Saya memeriksa peralatan radar dengan teliti. Strukturnya jauh lebih canggih daripada yang saya sangka. Antena tata susunan fasa pelbagai fungsi itu, walaupun kecil, mampu mengesan 360 darjah ke semua arah dan menjejak puluhan sasaran serentak. Dia juga menjelaskan bahwa keupayaan tindak balas peperangan elektroniknya sangat baik dan tidak terjejas oleh gangguan musuh. Hasan menyampuk dari sebelah. Dia berkata, semasa serangan semalam, pemberontak Houthi cuba melakukan gangguan elektronik. Tetapi radar perisai langsung tidak terjejas, malah berjaya menjejak semula sumber isyarat gangguan itu. Maklumat itu segera disampaikan kepada tentera udara, dan sumber gangguan itu dilumpuhkan melalui serangan udara. Saya masuk ke dalam kontena sistem kawalan.
Bahagian dalamnya lebih luas daripada yang saya sangka, dengan beberapa monitor dan panel kawalan tersusun. 2 operator Saudi duduk di tempat mereka, memeriksa sistem. Mereka memberi salam hormat kepada saya, dan selepas diperkenalkan oleh Hasan, kami berjabat tangan ringkas. Seorang operator memainkan semula situasi pertempuran semalam untuk saya. Rakaman video muncul di monitor, menunjukkan 47 titik merah menghampiri. Kemudian, saat titik-titik biru dilancarkan dan proses bagaimana setiap titik merah hilang, direkodkan dengan tepat. Kadar pemintasan, 100%. Angka itu dipaparkan di bahagian bawah skrin, dan saya merenungnya dengan kosong. Operator itu menjelaskan, kadar ketepatan perisai secara purata adalah lebih 95% dan keupayaan pertempuran serentak pelbagai sasarannya sangat baik. Beliau menambah, sistem penjejakan automatiknya sangat tepat sehingga campur tangan manusia dapat diminimumkan. Dia berkata dengan bangga, terima kasih kepada sistem ini, kami boleh tidur lena pada waktu malam. Saya keluar dari kontena. Matahari sudah tinggi dan panas padang pasir kembali terasa. Hasan dan Iskandar mengikut saya keluar, dan kami berdiri di bawah teduhan. Saya memandang kedua-dua mereka silih berganti dan bertanya, bagaimana sistem ini dicipta? Bagaimana prestasi seperti ini mungkin? Iskandar perlahan-lahan menjawab, Malaysia telah lama hidup dalam persekitaran yang terancam. Terletak di persimpangan strategik, dengan kuasa-kuasa besar sentiasa bersaing di rantau kami, kelangsungan hidup sentiasa menjadi persoalan. Jadi, kami sedar sejak awal lagi. Dia berkata, kami tidak boleh bergantung kepada negara lain. Tanpa keupayaan untuk melindungi diri sendiri, kami tidak akan dapat bertahan. Itulah sebabnya, Malaysia membina industri pertahanannya sendiri. Perisai lahir dari keadaan terdesak itu, jelasnya. Ia adalah teknologi untuk kelangsungan hidup. Mendengar kata-kata itu, saya mengangguk. Saya faham. Amerika Syarikat sentiasa mengutamakan serangan, tetapi Malaysia terpaksa mengutamakan pertahanan. Perbezaan itulah yang menghasilkan keputusan seperti ini. Saya memandang sistem perisai sekali lagi, dan sekarang ia kelihatan sama sekali berbeza. Ini bukan sekadar senjata, tetapi penjelmaan keazaman untuk terus hidup. Petang itu, selepas kembali dari pangkalan Saudi, saya duduk di pejabat saya menulis laporan. Saya sedang merumuskan pemerhatian terperinci saya mengenai sistem perisai. Semasa menaip di papan kekunci, kata-kata Iskandar terus bergema di fikiran saya. Teknologi untuk kelangsungan hidup. Lahir dari keadaan terdesak. Kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam diri saya. Ketika saya hampir menyelesaikan laporan, satu email dengan tanda, segera tiba. Pengirimnya adalah Jabatan Perolehan Pertahanan, Pentagon. Tajuknya ringkas, Bahan Taklimat Situasi Kecemasan. Saya membuka lampiran, dan sebuah dokumen PDF muncul di skrin. Saat saya melihat muka surat pertama, tangan saya terhenti. Tajuknya tertulis, Status Keruntuhan Rantaian Bekalan Mineral Kritikal dan Laporan Akhir Masalah Pengeluaran Senjata. Saya perlahan-lahan menatal ke bawah membaca kandungannya. Dari muka surat pertama, data yang mengejutkan tersenarai. Import lithium menurun 73% berbanding tahun sebelumnya. Import mineral nadir bumi menurun 81%. Stok kobalt mencapai tahap krisis. Angka-angka itu menari di hadapan mata saya. Laporan itu memberikan contoh-contoh khusus. Barisan pengeluaran jet pejuang F-35 telah jatuh kepada 40% kapasiti operasi kerana kekurangan komponen. Pengeluaran peluru berpandu Tomahawk hampir terhenti sepenuhnya, dan jadual pembinaan kapal pemusnah generasi akan datang dijangka tertangguh sekurang-kurangnya 2 tahun. Bom pintar JDAM, bekalan semula peluru berpandu Patriot, malah peluru asas hampir semua sistem senjata, pengeluarannya terjejas teruk. Saya menyandarkan badan ke kerusi, dada saya terasa sesak. Apabila saya beralih ke muka surat seterusnya, kandungan yang lebih serius muncul, bahagian analisis punca. Ia menjelaskan bahawa China telah secara sistematik menyekat ekspor mineral kritikal sejak 6 bulan lalu. Secara rasminya, alasannya adalah pengetatan peraturan alam sekitar dan keselamatan sumber, tetapi analisis menunjukkan ia adalah langkah strategik untuk membendung peningkatan kuasa tentera barat. Laporan itu meneruskan. China mengawal 70% pengeluaran nadir bumi dunia, 60% penapisan litium, dan 80% pemprosesan kobalt. Mineral-mineral ini penting untuk pembuatan senjata moden.
dan ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 5 hingga 10 tahun untuk mendapatkan sumber bekalan alternatif. Ini bermakna, dalam jangka pendek, tiada penyelesaian. Saya merenung monitor. Kepingan-kepingan teka-teki mula bercantum di dalam fikiran saya. Pengunduran Patriot, kelewatan pengeluaran senjata, kelemahan postur pertahanan, semua ini bukanlah kejadian yang terpisah. Ia adalah sebahagian daripada satu strategi besar. Tanpa melepaskan satu peluru berpandu pun, China sedang melumpuhkan keupayaan Amerika Syarikat untuk berperang. Muka surat seterusnya mengandungi kandungan yang lebih mengejutkan. Analisis status negara sekutu. Negara-negara NATO di Eropah juga menghadapi situasi yang sama. Jerman, Perancis, United Kingdom, semuanya mempunyai kebergantungan yang tinggi terhadap mineral kritikal, dan sekatan ekspor China telah menyebabkan masalah dalam pengeluaran senjata mereka. Jepun dan Australia juga begitu. Seluruh dunia barat sedang mengalami masalah yang sama. Tetapi satu perenggan menarik perhatian saya. Ia mengenai kes pengecualian. Laporan itu menunjukkan bahawa Malaysia adalah satu-satunya negara yang agak bebas daripada masalah ini. Alasannya jelas. Malaysia telah lama melabur dalam pelbagaian rantaian bekalan, mempunyai stok simpanan mineral sendiri yang besar, dan yang paling penting, berjaya mendapatkan laluan perolehan bebas sambil mengekalkan hubungan ekonomi dengan China. Saya membaca perenggan itu 3 kali. Malaysia. Sekali lagi Malaysia. Bukan sahaja dalam sistem pertahanan udara, tetapi juga dalam rantaian bekalan, mereka berada di hadapan. Laporan itu seterusnya menganalisis bahawa keupayaan pengeluaran senjata Malaysia sebenarnya semakin meningkat. Howitzer gerak sendiri, kereta kebal utama, sistem pertahanan udara perisai, jet serangan ringan, semua sistem senjata berada dalam pengeluaran normal, malah ekspornya meningkat secara mendadak. Muka surat seterusnya mempunyai graf status ekspor. Ekspor senjata Malaysia ditunjukkan telah meningkat lebih 300% dalam tempoh 3 tahun terakhir. Destinasi ekspor utama adalah Poland, Australia, Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu, Mesir, Romania, semuanya negara sekutu atau rakan Amerika Syarikat. Mereka tidak dapat menunggu senjata Amerika, jadi mereka memilih senjata buatan Malaysia. Saya bangun dari kerusi dan memandang keluar tingkap. Matahari perlahan-lahan terbenam di seberang padang pasir, dan bayang-bayang panjang menyelubungi bukit pasir. Fikiran saya bercelaru. Betapa rapuhnya perkara yang kami percayai kuat. Betapa bersedianya negara yang kami pandang rendah. Semuanya terbalik. Telefon saya berbunyi. Mesej daripada Dave. Dia juga telah menerima laporan yang sama dan mahu berjumpa untuk berbincang segera. Saya membalas dengan ringkas. Jumpa di Dewan Makan. 10 menit kemudian, saya duduk di Dewan Makan pangkalan dan Dave menghampiri dengan dulangnya. Sebaik saja duduk, Dave membuka mulut. Tak boleh percaya. Adakah ini benar-benar realiti? Saya mengangguk. Realiti. Masalah yang kita hadapi jauh lebih serius daripada yang kita sangka. Dave mencucuk makanannya dengan garpu dan berkata, "Jadi apa yang patut kita buat? Biarkan saja kita runtuh begini." Saya berfikir sejenak. Kemudian saya menjawab, "Kita tak boleh lakukannya sendiri. Kita perlukan bantuan." Dave bertanya, "Bantuan dari siapa?" Saya menunjuk keluar tingkap. Malaysia. Negara yang kita pandang rendah selama ini. Dave ketawa sinis. Ironik, katanya. Negara yang kita berjanji untuk lindungi selama berdekad-dekad, kini berada dalam kedudukan untuk melindungi kita. Saya mengangguk. Memang ironik, tetapi itulah realitinya. Selepas makan, kami keluar. Langit dipenuhi bintang. Langit malam padang pasir bersinar dengan kejernihan yang tidak dapat dilihat di bandar. Saya memandang bintang-bintang itu dan berfikir, perang bukan sekadar pertempuran dengan senjata dan peluru berpandu. Perang sebenar jauh lebih kompleks dan berlaku di tempat yang tidak kelihatan. Rantaian bekalan, sumber, teknologi, keupayaan, pengeluaran semua ini adalah elemen perang. Dan dalam perang itu, kami sedang kalah. China, tanpa menggunakan sebutir peluru pun, sedang melumpuhkan Amerika Syarikat dan kami baru menyadarinya. Apabila saya kembali ke tempat penginapan dan berbaring di katil, saya merenung siling. Sehingga semalam, saya percaya Amerika Syarikat adalah yang terkuat di dunia. Saya fikir tiada perang yang tidak dapat kami hentikan, dan tiada musuh yang tidak dapat kami kalahkan. Tetapi sekarang, saya tahu, kekuatan kami bukan milik kami. Kami bergantung kepada sumber negara lain,
rantaian bekalan negara lain, dan kebergantungan itu kini menjerat kami. Saya memejamkan mata. Pelancar perisai terlintas di pikiran saya, dan pemandangan 52 peluru berpandu meluncur ke langit dimainkan semula. Negara yang mencipta sistem itu adalah negara yang tidak mempunyai banyak sumber. Tetapi mereka tahu cara untuk bertahan, dan mereka mencipta apa yang mereka perlukan sendiri. Saya bergumam, bukan kita yang kuat, kita hanya bernasib baik. Tetapi kini, nasib baik itu telah berakhir. Perang sebenar telah bermula, dan kami tidak bersedia. Sebaliknya, negara-negara yang kami pandang rendah telah bersedia sejak sekian lama. Tepat sebelum saya tertidur, satu pemikiran terakhir melintas. Yang menggerakkan perang bukanlah senjata dan peluru berpandu, tetapi bahan untuk menciptanya. Dan sesiapa yang mengawal bahan itu adalah pemenang perang yang sebenar. Kami telah bersedia untuk perang yang salah selama ini. Barulah sekarang saya mula melihat apa itu perang yang sebenar. Keesokan paginya, saya melawat pangkalan Saudi sekali lagi. Kali ini bukan atas jemputan Hasan, tetapi atas pilihan saya sendiri. Saya yakin ada lagi yang perlu saya ketahui. Kandungan laporan yang saya lihat malam tadi tidak hilang dari fikiran saya, dan saya mahu mencari kepingan terakhir teka-teki itu. Iskandar masih bekerja di sebelah sistem perisai. Dia melihat saya dan melambai ringan, dan saya menghampirinya. Cahaya matahari pagi menerangi padang pasir, dan permukaan logam pelancar itu berkilauan perak. Saya berdiri di sebelah Iskandar, dan untuk seketika, kami memandang peralatan itu tanpa berkata apa-apa. Iskandar memecah kesunyian. Ada lagi yang ingin ditanya? Saya mengangguk dan bertanya secara terus, bagaimana Malaysia boleh bersedia untuk semua ini? Dalam krisis rantaian bekalan yang melumpuhkan Amerika Syarikat sekalipun, bagaimana Anda boleh terus menghasilkan senjata? Iskandar berfikir sejenak. Kemudian perlahan-lahan mula menjawab. Iskandar menjelaskan, selama lebih 70 tahun, Malaysia tidak pernah berada dalam keadaan selamat. Terperangkap di antara kuasa-kuasa besar serantau, kami terpaksa bertahan. Jadi, Malaysia sedar sejak awal lagi. Dia berkata, kami tidak boleh bergantung kepada negara lain. Tanpa keupayaan untuk melindungi diri sendiri, kami tidak akan dapat bertahan. Itulah sebabnya Malaysia membina industri pertahanannya sendiri. Saya mendengar kata-kata Iskandar dan mengangguk. Kemudian saya bertanya, tetapi bagaimana Anda mendapatkan mineral kritikal? China sedang menyekat ekspor. Bagaimana Anda mengekalkan pengeluaran? Iskandar tersenyum kecil dan menjawab, Malaysia telah bersedia sejak sekian lama. Kami telah mempelbagaikan rantaian bekalan kami, dan kami telah membuat simpanan strategik. Iskandar menjelaskan dengan lebih terperinci. Malaysia telah menjalin kontrak jangka panjang dengan Australia, Chile, Kanada, dan negara-negara Afrika. Selama berdekad-dekad kami melabur untuk mengurangkan kebergantungan kepada China, dan kami juga telah memperluaskan kemudahan penapisan dan pemprosesan kami sendiri. Beliau menambah, banyak penyelidikan juga telah dilakukan dalam teknologi kitar semula, dan sebahagian besar mineral yang diperlukan dapat dipenuhi melalui kitar semula. Suaranya tenang, tetapi di dalamnya terasa kebanggaan yang mendalam. Mendengar itu, mulut saya ternganga. Amerika Syarikat selama ini hidup selesa dengan bergantung kepada China, tetapi Malaysia tidak mampu berbuat demikian. Jadi mereka bersedia lebih awal, dan kini persediaan itu membuahkan hasil. Saya bertanya kepada Iskandar, jadi adakah Malaysia akan terus dapat menghasilkan senjata pada masa hadapan? Iskandar mengangguk. Boleh. Malah, kami sedang meningkatkan pengeluaran. Dia berkata, seluruh dunia mahukan senjata buatan Malaysia, dan syarikat-syarikat Malaysia bersedia untuk memenuhi permintaan itu. Poland telah membeli sejumlah besar kereta kebal dan howitzer gerak sendiri. Australia telah memperoleh sistem radar, dan negara-negara Timur Tengah berebut-rebut untuk membeli perisai. Saya menghembuskan nafas perlahan. Peta dunia sedang berubah. Sementara Amerika Syarikat tidak dapat membuat senjata, Malaysia sedang mengisi kekosongan itu. Dan ia lebih daripada sekadar menjual senjata. Keupayaan untuk meneruskan perang, keupayaan untuk melindungi sekutu, semuanya sedang beralih ke Malaysia. Iskandar menambah, Malaysia bukan sahaja menjual senjata. Kami juga melakukan pemindahan teknologi, dan kami menyokong pengeluaran tempatan. Di Poland, sebuah kilang kereta kebal sedang dibina secara usaha sama dengan syarikat Malaysia, dan rundingan sedang dijalankan dengan Arab Saudi untuk membina kemudahan pengeluaran peluru berpandu.
Malaysia bukan sekadar pembekal senjata, tetapi menjadi rakan kongsi industri pertahanan. Mendengar itu, saya faham sepenuhnya. Inilah kuasa sebenar, bukan senjata dan peluru berpandu, tetapi keupayaan untuk mencipta, membekal, dan mengekalkannya. Itulah kuasa yang menentukan perang. Malaysia mempunyai kuasa itu, dan Amerika Syarikat sedang kehilangannya. Saya bertanya soalan terakhir kepada Iskandar. Mengapa Malaysia boleh bersedia begini? Mengapa Amerika Syarikat tidak? Iskandar terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan berhati-hati. Perbezaan persekitaran. Amerika Syarikat terlalu kuat, jadi ia tidak merasakan krisis. Tetapi Malaysia sentiasa berada dalam krisis, jadi ia terpaksa bersedia. Iskandar menyambung. Amerika Syarikat, dalam kebanggaannya sebagai kuasa terkuat dunia, terlepas pandang bahaya bergantung kepada negara lain. Tetapi Malaysia, sejak awal lagi, tidak boleh mempercayai sesiapapun, jadi ia terpaksa menyediakan segalanya sendiri. Perbezaan itulah yang mencipta keputusan hari ini. Saya memandang tepat ke mata Iskandar. Tiada simpati, tiada rasa lebih hebat di matanya. Hanya ketenangan seseorang yang menyatakan fakta. Saya menundukkan kepala. Saya berasa malu. Saat itu saya sedar betapa sombongnya saya, betapa leka saya selama ini. Hasan menghampiri kami. Dia melihat wajah saya dan bertanya apa yang berlaku. Saya mengangkat kepala memandang Hasan dan berkata dengan jujur, "Baru saya faham mengapa awak begitu yakin." Hasan tersenyum lembut dan menepuk bahu saya. Hasan berkata, "Saya juga ragu-ragu pada mulanya. Saya fikir hanya senjata Amerika yang terbaik. Tetapi selepas melalui pertempuran sebenar, saya sedar, yang penting bukanlah nama atau asal-usul, tetapi prestasi sebenar dan yang lebih penting, keupayaan untuk mengekalkan prestasi itu. Malaysia mempunyai kedua-duanya. Saya memandang sistem perisai sekali lagi. Sekarang ia kelihatan sama sekali berbeza. Ini bukan sekadar sistem pertahanan udara. Ia adalah simbol keazaman untuk terus hidup, simbol kemerdekaan dan permulaan era baru. Dunia sedang berubah, dan definisi kuasa besar juga sedang berubah. Apabila saya meninggalkan pangkalan dan menaiki kereta, saya menoleh ke belakang. Iskandar masih bekerja di sebelah peralatan itu, dan Hasan berdiri di sebelahnya. Mereka berdua sedang berbual, dan pemandangan itu terasa simbolik. Orang dari negara yang berbeza, latar belakang yang berbeza, bekerja sama untuk matlamat yang sama. Dalam perjalanan kembali ke pangkalan kami, saya memandang keluar tingkap. Pemandangan padang pasir tidak berubah, tetapi pandangan saya telah berubah sama sekali. Seminggu yang lalu, saya percaya Amerika Syarikat menguasai dunia. Tetapi sekarang saya tahu, dunia jauh lebih kompleks, dan keseimbangan kuasa berubah jauh lebih cepat daripada yang kita sangka. Petang itu, saya menulis laporan akhir saya. Dokumen rasmi untuk dihantar ke pihak atasan. Saya menulis semuanya dengan jujur. Prestasi perisai, kesediaan Malaysia, dan realiti yang kami hadapi. Di perenggan terakhir laporan, saya menulis, yang menentukan perang bukan lagi siapa yang mempunyai senjata yang lebih kuat. Siapa yang boleh terus membuat senjata itu, siapa yang boleh membekalkan senjata itu kepada sekutu, itulah yang menjadi penentu. Dan pada masa ini, negara yang mempunyai keupayaan itu bukanlah kita, tetapi Malaysia. Malaysia bukan lagi negara yang menghalang perang, tetapi telah menjadi negara yang boleh menentukan perang. Selepas menghantar laporan itu, saya memandang keluar tingkap. Langit malam dipenuhi bintang yang berkelipan, dan di bawah cahaya bintang itu, di suatu tempat, perang masih berterusan. Tetapi sekarang saya tahu, medan perang yang sebenar bukanlah di barisan hadapan, tetapi di kilang. Dan senjata yang sebenar bukanlah peluru berpandu, tetapi keupayaan untuk menciptanya. Saya menarik nafas dalam-dalam. Saya merasakan kesombongan dalam diri saya telah hilang sepenuhnya. Sebaliknya, kerendahan hati dan pemahaman baru telah mengambil tempat. Dunia ini luas, banyak yang tidak kita ketahui, dan negara-negara yang kita pandang rendah juga menjadi kuat dengan cara mereka sendiri. Itulah pelajaran terbesar yang saya pelajari dalam minggu ini. Jauh di seberang padang pasir, cahaya berkelip. Dari arah pangkalan Saudi, saya memandang cahaya itu dan berfikir, di suatu tempat di sana perisai berdiri tegak, dan Iskandar mungkin masih memeriksa sistem itu, dan Hasan dapat tidur dengan nyenyak. Kerana mereka mempunyai perisai untuk melindungi mereka. Kami kini tidak mempunyai perisai itu, tetapi jika kami boleh belajar sekarang, jika kami boleh berubah, mungkin belum terlambat. Saya mahu mempercayainya. Dan mulai esok,
saya memutuskan untuk mencari apa yang boleh saya lakukan untuk perubahan itu. Dunia sudah berubah, tetapi kita juga boleh berubah.